Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang kedua. So, bila kamu baca sedikit ayat yang ada dalam ni, ianya berkenaan dengan fungsi kuadratik. So, fungsi kuadratik tak lain tak bukan tingkatan 4 bab yang pertama di bawah tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Telah pun diberi kepada kamu fungsi kuadratik dekat sini. So, cikgu highlightkan terlebih dahulu. Okey, so dia suruh kamu hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, kita tulislah terlebih dahulu. Mungkin soalan kita nak guna di sebelah bawah sedikit. So, cikgu tulis So, fx sama dengan px kuasa 2 tolak dengan 6x tambah q. Okey, so itu adalah soalan kamu ataupun kita panggil sebagai fungsi kuadratik lah. Okey, kalau ikutkan soalan kamu, dia suruh kamu cari yang pertama adalah nilai Q, kemudian nilai P dan juga nilai N. Okey, so nilai Q kamu ini sebenarnya, kalau kamu confuse macam mana kita nak cari nilai. Okey, nilai Q kamu ini duduk di belakang. So, kalau ikutkanlah kebiasaannya, kalaulah kamu dah biasa dengan persamaan garis lurus, ianya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang mana C di belakang ini sebenarnya adalah pintasan Y ataupun kita panggil sebagai koordinat ataupun garisan yang lalu pada paksi Y. So, itulah sebenarnya C. So, kalau kamu tengok pattern dia juga sebenarnya sama dekat sini. Cuma ini adalah bentuk kuadratik. So, ini adalah bentuk linear ataupun garis lurus. So, Q yang di belakang ini sebenarnya fungsi dia sama sahaja seperti C yang di atas. So, nilai Q kamu boleh dapat terus. Yang mana Q ini adalah pintasan Y lah kita panggil. Okay, yang mana dia melalui ataupun memotong paksi Y. So, nilai Q kamu automatik ianya bernilai 5. So, itu cara untuk kamu dapatkan jawapan lah. Okay, kena tahulah sedikit sebanyak berkenaan dengan konsep lah. Okay, so Q kamu automatik kita dah boleh dapat terus, iaitu Q kamu bernilai 5 kerana Q ini sinonim dengan C yang mana ianya adalah pintasan Y yang melalui paksi Y. Okey, selesai untuk Q. So, kita nak tengok nilai P. Okey, so nilai P kamu dekat sini, dia mungkin bergantung kepada koordinat-koordinat yang ada. Okey, so katakanlah cikgu nak ambil koordinat yang ini. Okey, so koordinat kamu dekat sini seharusnya ianya adalah koordinat 1, 0. Ataupun mungkin kamu nak ambil yang ini, terpulang lah. Okey, so kalau ikutkan ini adalah 5, 0. Okay, so kalau ikutkan koordinat 5 dekat sini, kita tak payahlah ambil sebab kita dah guna untuk Q. So, ambillah koordinat-koordinat yang lain. Yang ni koordinatnya tidak lengkap. Okey, ketahuilah bahawa kalau ikutkan nak mencari P. Okey, soalan kita nak mencari P. So, kita boleh tahu bahawa ini adalah koordinat X dan juga Y. Cuma dalam konteks ini tidak dikenali sebagai Y. Sebaliknya dikenali sebagai Fx. Benda yang samalah. Okay, Fx dan juga Y sebenarnya adalah benda yang sama. Cuma untuk fungsi kuadratik, dia menggunakan Fx. Okey, so dekat sini kita dah tahu bahawa Y kamu ataupun Fx kamu, kita akan ambil koordinat ni. So, kita akan gantikan dengan 0. So, nilai P kamu kita tak tahu. So, nilai X kamu ialah 1. Okey, sebab kita nak fokus kepada koordinat 1, 0. So, dekat sini kita akan teruskan dengan tolak 6. So, X kamu masih lagi nilai 1 dan nilai Q kamu kita dah jumpa tadi iaitu 5. Okey, so pastinya kamu boleh buat pengiraan dekat sini. So, kamu akan ada 0 sama dengan P tolak dengan 6 tambah dengan 5. So, dekat sini kamu akan ada nilai 0 sama dengan P tolak 1. Kemudian nilai P kamu seharusnya bernilai 1. So, itulah dia. Sebab P kat sini, so negatif 1 kita pindah, bermaksud P sama dengan 1. So, senang. Itu saja yang kamu perlu buat untuk mencari nilai P. So, kita ambil mana-mana koordinat lah. Okay, disarankan biasanya kita akan ambil koordinat yang berada di punca. Okay, yang berada di atas paksi X. Mana-mana saja boleh. Okay, bolehlah kamu cuba. Okey, so kita dah jumpa P dan yang terakhir kita nak mencari N. N kamu ini adalah koordinat bagi titik minimum. Okey, kerana dia berada di titik yang paling bawah. Okey, so konsep dia sama seperti kita mencari P tadilah. Okey, sama sebenarnya sebab kita nak memasukkan koordinat sahaja. So, ini pastinya X ataupun betul lah, itu adalah X. So, ini sebenarnya adalah Fx ataupun kita panggil sebagai Y lah. Okey, so kalau ikutkan ini adalah kamu punya
persamaan tadi. Okey, persamaan fungsi kuadratik. So kalau ikutkan, kita akan gantikan fx kamu sebagai nilai n. Kemudian kita akan ada P. So, P kita dah tahu, P adalah 1. So, X kuasa 2 lah. Okay, ataupun kita gantikan nilai terus lah. Lebih senang. Okay, so kita gantikan. P kamu adalah nilai 1 tadi. Kemudian nilai X kamu kali ini adalah 3 berkuasa 2. Kemudian tolak dengan 6. So, X kamu masih lagi 3. Dan Q kamu ialah 5. So, itu. Kita fokus kepada persamaan ni lah. Okay, manakan Q kita dah jumpa 5, P kita dah jumpa 1. So, untuk dapatkan N, kita akan guna semula apa yang telah pun diberi. So, dekat sini kamu boleh terus dapat nilai N. So, nilai N dekat sini akan jadi 9 tolak dengan 18 tambah dengan 5. So, nilai N kamu seharusnya negatif 4. Okey. So logik lah dia berada di kawasan N yang di sebelah bawah, okey, di sebelah paksi Y negatif, dan nilai kamu adalah negatif 4. Okey, so itu adalah jawapan untuk keseluruhan soalan lah berkenaan dengan nombor 2 ini. Seperti biasa, sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan, jangan lupa untuk mengajar rakan-rakan yang lain supaya rakan kamu akan terus pandai dan kamu juga akan pandailah. Okey, secara tak langsung sebab kamu mengajar orang lain. Okey, dan jangan lupa untuk tinggalkan ruangan komen di bawah dengan sebarang permasalahan yang mungkin ada ataupun cadangan soalan lain yang nak cikgu buat, dan jangan lupa cikgu minta sangat-sangat untuk tekan button like dan juga subscribe bagi sokongan lah kepada cikgu punya channel, sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.